Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abdullah ibn Al-Husain ibn Tahir ibn Muhammad ibn Hashim Ba'alawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد dan bersaksi oleh aku akan an la ilaha illallah, akan bahwasanya tiada Tuhan sama sekali yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala, wahdahu ay munfaridan, yang tunggal ia, al-keadaan tunggal ia Allah Ta'ala, la syarika lahu, yang tidak sama sekali ada syarik, ada sekutu yang sabit bagi Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan, dan bersaksi ia oleh aku akan bahawa Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu, pesuruh hamba Allah Ta'ala dan pesuruhnya, pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga atas sahabat-sahabatnya, atas keluarga-keluarganya, keluarga Nabi SAW, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan tabi'in. Wa qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, dia kata wa asyhadu, dan bernaik saksi ia oleh aku. Asyhadu tu atau ditafsirkan au uqirru, ataupun mengakui ia oleh aku, wa usaddiqu, dan membenarkan ia oleh aku. Itu maksud tersilat daripada asyhadu. Walaupun dia ada maksud uqirru wa usaddiqu, tapi dalam bab syahadah nak masuk Islam tidak boleh kita tukarkan asyhadu dengan makna uqirru wa usaddiqu, walaupun dia bermakna sedemikian, kerana itu lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang bila masuk Islam kena mengucap itu. Kalau tak boleh kita tukar dengan lafaz yang lain walaupun sama makna. Wa asyhadu an dia kata ay annahu, anna Allah lah, annahu, hu tu ay al-hal wa syan, iaitu hu tu aid dia kepada al-hal wa syan, iaitu tidak rujuk dhamir di belakang, rujuk dhamir di depan. Ini dia panggil mukhaffafah 'anil thaqilah. Asalnya annahu saya itu, tapi bila disebut alla ilah, disebut dibuangkan hu, terus an disambung pada la, tu dia panggil mukhaffafah 'anil thaqilah.
Asalnya thaqilah. Thaqilah makna ada sabdu. Annahu kemudian digantikan dengan mukhaffafah. Dengan dibuangkan sabdu tu, dibuangkan isim anna terus kepada khabar dia. Itu mukhaffafah alif thaqilah. Antara contoh mukhaffafah alif thaqilah ialah pada syahadah ni. Lepas tu dia kata al-hal wa sya'an. La ilaha, ilaha isim la linafil jinsi. Apa dia la ilaha? Ay la ma'buda bihaqqin. Dia terjemah maksud ilah. Ilah Tuhan tu. Apa Tuhan? Iaitu ma'budun bihaqqin. Jadi ay la ma'buda, tidak ada sama sekali yang disembah bihaqqin dengan sebenar, mungkinun yang mungkin ia. Yang mungkin ia ma'bud bihaqqin. Tidak ada perkara yang disembah dengan sebenar yang boleh jadi illallahu, melainkan Allah. Allahu badal bagi badalah. Ini asalnya bila ilahu, asalnya kalau kita takdir la ilaha illa ilaha ma'budun bihaqqin. Tapi dia terjemah ilah itu kepada ma'bud bihaqqin kalau dah. Lepas tu mungkinun tu khabar la linafil jinsi. Habis. Kemudian illallahu, Allah. Allah tu wahdahu. Wahdahu dia punya hal. Hal kepada Allah, sahib hal kepada Allah, tapi dia itu ma'rifah kerana takdirkan dia menjadi nakirah. Itu dalam Mukhtasar Jiddan syarah kepada Al-Ajurumiyah. Lepas tu dia kata au munfaridan. Au tu sepatutnya dia tafsir bagi wahdah lah, yakni tunggal ia Allah. Munfaridan tu fi zatihi, pada zatnya, zat Allah. Fi tu muta'alliq, munfaridan muta'allaq. Wa sifatihi wa sifatillah, dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Ataf lagi pada zatihi wa af'alihi wa af'alillah, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna semua tiga-tiga ni zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengan dia. Ini dalam masuk dalam bab sifat wahdaniyah, kalau dalam pelajaran sifat 20 kita. Kemudian la syarika, tidak ada sama sekali syarik, sekutu. Ay la musyarika. Syaraka yusyariku, musyarakah wa huwa musyariku. Tidak ada yang menyertai sama sekali. Tidak ada sekutu, makna tidak ada yang menyertai. Dia baca isim fa'il. La musyarika. Tidak ada yang menyertai, yang bersekutu ia. Lahu ay sabitun lahu, yang sabit ia sekutu tadi, lahu baginya, bagi Allah Ta'ala. Fi dhalika, ditafsir sikit, pada Allah Ta'ala tidak ada syarik. Fi dhalika al-thalatha, pada demikian itu demikian tiga. Mana tiga? Min dhatihi wa sifatihi wa af'alihi, daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada yang menyerupai, makna menyerupai, sama ada secara mumathalah ke, sama ada secara mathil ke, nazir ke, syabih ke, tak ada. Sama ada serupa seratus-patih ke, serupa sebahagian besar ke, serupa walaupun sebahagian kecil ke, semua ternafi belaka. Wa ashhadu, dan menaik saksi ia oleh aku, anna sayyidana, sayyida isim in anna, bahwasanya penghulu kami, na tu mudhafu ilaih. Siapa penghulu kami? Badal mutabiq atau badal kul minal kul. Muhammadan sallallahu insyaiyah ma'nan, du'aiyah ma'nan. Takdirnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat serta ta'zim dan sejahterakanlah oleh engkau atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Muhammadin tu? Abduhu, yang merupakan abduhu tu khabar bagi anna. Abdu mudhaf wa huwa khabar bagi anna, hu tu mudhafu ilaih. Abduhu Abdullah Ta'ala, dia ayat dhamir pada Allah, kemudian ditambahkan sifat dia Ta'ala. Wa fil wasfi bil ubudiyah, dan pada menyifatkan bil ubudiyati ay bil mansubati ilal abdi, dengan dinisbahkan kepada hamba. Al-wasfi itu jar majrur, bil ubudiyah pun jar majrur, ta'alluq pada al-wasfi. Bersifat dengan ubudiyah itu isyaratun. Isyaratun tu mubtada muakhar. Isyaratun ila ta'alluq pada isyarah. Isyaratun ia mengisyaratkan. Allah Ta'ala menyifatkan dengan
ubudiyah pada Nabi SAW itu berisyaratkan ilal khudu'i kepada khudu'i kepada rendah hati ataupun khudu'ah rendah hati, wa tawadhu'i tawadhu' rendah hati juga, khudu' ada merendahkan diri, tawadhu' rendah hati, wa ta'abbudi atah belaka kepada al khudu' jar majrur, wa tawadhu' ma'tuf, wa ta'abbud ma'tuf, dan ta'abbud iaitu yang menyembah lah. Ta'abbada ta'abbadu ta'abbudan wa huwa muta'abbidun, itu sembah. Wa ta'abbud hambalah, kehambaan, dan kehambaan al-munasibi yang munasabah ia kehambaan itu lima maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-munasibi sifat bagi at-ta'abbud, munasib ta'alluq pada lam pada lima maqamihi. Al-munasib itu muta'allaq, lam tu muta'alliq. Maqami mudhaf, maqami jar majrur, hi mudhaf ilaih. Maqam yang munasabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat ubudiyah, kerana merujuk kepada khudu', khusyuk, tawadhu', ta'abbud. Lagi pula wahya, dan bermula dia al-ubudiyah itu khabar asyrafu sifatil insani. Asyrafu sifat wa huwa mudhaf, sifati mudhafu ilaih, al-insani mudhafu ilaih. Asyrafu sifatil insani, jadi idhafah asyraf kepada sifat, idhafah sifat kepada mausuf, yakni sifatul insani al-asyrafi, sifat-sifat kemanusiaan yang paling mulia. Jadi ubudiyah, abdun, hamba-hamba ini ialah merupakan sifat sifat yang paling mulia di kalangan insan manusia. Sebagai manusia, sifat apakah yang menunjukkan yang paling sempurna? Iaitu al-abdu, hamba. Walau hurran ay walau kana, walau hurran meskipun bebas ia, meskipun merdeka ia, ay walau kana al-insanu hurran itu khabar kana mahzuf, taqdiruhu walau kana al-insanu hurran, law tu ghayah. Meskipun adalah insan itu seorang yang merdeka, tapi kalau dia sifatkan dia sebagai hamba, itu juga seafdal dan semulia-mulia sifat. Walidhalika kaunil ubudiyyati asyrafa sifatil insani, itu takdir musyar ilaih bagi lidhalika, lam tu lam ta'liliyah. Walidhalika, dan kerana demikian itu, demikian mana? Jadi tak ada musyar ilaih lagi, ini musyar. Dhalika musyar, mana musyar ilaih, kena takdir. Ai walidhalika, kerana demikian itu, ai walidhalika kaunil ubudiyyati asyrafa sifatil insan, kerana demikian itu, demikian ubudiyah itu merupakan semulia-mulia sifat bagi manusia, maka wusifa sallallahu alaihi wasallam, maka disifatkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha dengan al-ubudiyah. Wusifa ta'alluq pada ba, wusifa dhamir mustatir, naib fa'il kembali kepada Nabi SAW. Jadi naib fa'il, kenapa dihazahkan fa'il? Kerana sudah maklum siapa yang mensifatkan Nabi, Allah Ta'ala. Antara perkara yang disebabkan menghazafkan fa'il ialah kerana sudah maklum siapa fa'il yang menyifatkan Nabi SAW dengan ubudiyah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi asyrafil maqamati, wusifa tu disifat ta'alluq fi juga, disifatkan fi asyrafil maqamati, ini idhafah sifat kepada mausuf, ai fi al maqamati, fil maqamati pada maqam-maqam yang asyraf, yang mulia, pada peringkat-peringkat darjat-darjat yang paling mulia. Disifatkan Nabi SAW sebagai abdun, kama fi qawlihi ay wadhalika, wadhalika kaunul wasfi biha fi asyrafil maqamati sabitun. Wadhalika wasfu sallallahu alaihi wasallam biha, wadhalika kaunul wasfi biha fi asyrafil maqamati sabitun kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana barang yang telah berfirman, ay kama thabata, seperti mana barang yang telah sabit ia barang sabit fi qawlihi ta'ala. Jadi fi itu ta'alluq muta'allaq yang mahdhuf, taqdiruhu thabata,
Thabata tu silah bagi ma pada kama. Kama ai seperti mana barang, yakni barang yang telah sabit ia barang sabit fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Mana firman dia? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana, maha suci Allah taala. Subhana maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhuf taqdiruhu usabbihu subhana, menyuci ia oleh aku akan sebagai maha suci, allazi, yang mana, asra, yang telah memperjalankan pada waktu malam, ia allazi, dhamir mustatir huwa pada asra, fa'il kembali kepada allazi. Asra tu silah allazi la mahalla lahu min al-i'rab. Asra ta'alluq pada ba, memperjalan bi 'abdihi, ba tu muta'alliq, asra muta'allaq, abdi mudhaf, abdi itu jar majrur, wa huwa mudhaf, hi mudhafu ilaih, bi 'abdihi, bi 'abdillah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia sebutkan dengan 'abdihi. Wa qawlihi, ataf kepada qawlihi ta'ala, wa qawlihi ta'ala, dan kerana firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Tabaraka yatabaraku, tabaraka fi'il madhi, fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tabarakalladzi, siapa tabaraka, memberkatilah, ya Allah taala, siapa Allah, alladzi, tu sifat dia, alladzi nazzala, yang telah menurunkan, ya alladzi, al-furqana maf'ulun bih, akan furqan iaitu Quran. Nazzala ta'alluq ala muta'alliq, nazzala muta'allaq, ala 'abdihi, atas hambanya, hamba Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi jar majrur, wa huwa mudhaf, hi mudhaf ilaih. Lagi pula dalil yang ketiga, wa qawlihi, ataf lagi kepada qawlihi yang pertama, wa qawlihi, dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, fa auha ila 'abdihi ma auha, ai fa auha Allah, dan telah mewahyulah ia Allah, mewahyu ta'alluq pada ila muta'alliq, auha muta'allaq, mewahyu kepada 'abdihi, pada hambanya, hamba Allah. Abdi jar majrur, wa huwa mudhaf, hi mudhafu ilaih. Akan maf'ul bih, ma barang, akan barang yang auha, yang telah mewahyulah ia Allah taala, ai hu, akan ia, akan ma. Tu ini disebut juga sebagai abdi. Jadi tiga dalil Quran yang menunjukkan kepada bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan sifat ubudiyah yang merupakan asyrafus sifat lil insan. Wa fi idafatil abdi ila dhamir. Sekarang Syekh Nawawi Al-Bantani nak membahaskan Allah Subhanahu wa taala mengidafatkan, menyandarkan abdun kepada dhamir, yang merujuk dhamir itu pada Allah. Dia kata wa fi idafatil abdi ila dhamiri, dan pada mengidafatkan akan abdi, idafat masdar kepada maf'ul. Idafatil abdi itu idafat masdar kepada maf'ul. Mengidafatkan akan al-abdi ila dhamir, kepada dhamir, ila tu ta'alluq pada idafah, ila muta'alliq, idafah muta'allaq, ad-dhamiri jar majrur. Itu aqwa syarafin, iaitu kemuliaan yang paling kuat. Aqwa syarafin tu dia panggil, aqwa tu ialah mubtada muakhar, syarafin mudhafu ilaih, fi tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Wa fi idafati tu, fi tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Jadi idafat abdu kepada dhamir merujuk kepada kemuliaan yang kuat. Aqwa syarafin. Wa ablaghuhu ataf aqwa, ai wa ablaghu syarafin, dan kemuliaan yang paling mubalaghah, yang paling dahsyat lah, yang paling dahsyat sekali. Sebab itu idafat al-abdu kepada dhamir. Mana idafat al-abdu kepada dhamir merujuk kepada aqwa syaraf wa ablaghu syaraf, iaitu kemuliaan yang sangat tinggi dan sangat teguh. Sebab idafat di situ idafat li tasyrif. Kerana idafat abduhu tu ai Abdullah, jadi idafat situ idafat li tasyrif, untuk memuliakan. Itu nama idafat, dipanggil idafat li tasyrif. Qala ba'duhum, telah berkata oleh fa'il sebahagian mereka itu ulama. Jadi qala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab.
ba'du tu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum tu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Baik. Jadi ba'du tu amil dia, ma'mul dia. Qala ma'mul. Qala tu amil dia. Amil kepada menasabkan ba'du. Ba'du tu ma'mul. Hum. Oleh ba'duhum wa innama itu maqulul qaul bagi qala fi mahalli nasbin maqulul qaul. Wa innama dan hanya saja tu ada tu hasrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ikhtara subhanahu wa ta'ala, telah memilih ia Allah subhanahu wa ta'ala, zalika akan demikian itu, zalikal wasfa akan demikian sifat bil ubudiyah itu, li nabiyihi ay ila nabiyihi kepada nabinya Allah. Lam bi makna ila, nabiyyi jar majrur wa huwa mudhaf, hi mudhaf ilaih, wa habibihi dan kekasihnya, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu supaya apa? Li alla tadilla ummatahu, supaya tidak menyesatkan bukan li alla tadilla ummatuhu, supaya tidak sesatlah fa'il oleh umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'tiqadihim. Tadilla ta'alluq pada ba muta'alliq, tadilla muta'allaq. Tak sesat bi'tiqadihim, dengan i'tiqad mereka itu umat Nabi SAW, fihi padanya, fihi padanya, pada mana? Pada Allah Ta'ala, ma la yaliqu, i'tiqad akan barang, ma tu maf'ul bih, ma la yaliqu akan barang yang tidak layak ia barang. Noktah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulama sebut memilih demikian Nabi dan Rasul itu disifatkan dengan abduhu, supaya apa? Supaya umat dia tak sesat dengan i'tiqad mereka itu umat Nabi padanya, pada Allah Ta'ala, akan barang yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah disifatkan Nabi sebagai abduhu, supaya nak mengelakkan, supaya tidak sesatlah umat dia daripada i'tiqad yang bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala. Tu antara hikmah ni lah dipanggil kama waqa'a ay wa dhalikal madhkuru thabitun, dan bermula demikian yang tersebut itu sabit ia, kama waqa'a seperti mana barang yang telah berlaku ia barang, liqaumi Isa, waqa'a ta'alluq lam, waqa'a muta'allaq lam muta'alliq, kepada kaum Nabi Isa alaihi salamu, alaihi ta'alluq suatu mazhuf khabar muqaddam, alaihi ala tujar majrur, harajar hi tu mudhaf, hi tu jar majrur, majrur dialah assalamu mubtada muakhar. Jumlah tu jumlah khabariyah lafzah insya'iyah ma'nan, ay Allahumma sallim alaihi. Seperti mana berlaku pada Nabi Isa alaihissalam, mana? Iaitu umat Nabi Isa alaihissalam mengagung-agungkan Nabi Isa alaihissalam sampai tahap ketuhanan. Jadi ginilah. Jadi gini, bi'tiqadihim fihi ay fi Muhammad. Bukan fillah. Supaya tidak sesat oleh umat Nabi SAW dengan i'tiqad mereka itu umat Nabi padanya, pada Nabi, akan barang yang tidak layak ia barang. Supaya apa? Antara perkara yang tak layak, iaitu bi'tiqadkan Nabi SAW itu Tuhan, itu tak layak. Seperti mana berlaku pada Nabi Isa, puak Nasrani dia memuja Nabi Isa AS sampai tahap ketuhanan. Itu tidak layak. Baik itulah Allah Ta'ala mensifatkan Nabi SAW sebagai Al-Abdu, supaya bila sebut Al-Abdu, maka dia bukan Tuhan, dia masih hamba kepada sesuatu yang bernama Tuhan. Boleh? Faham? Mudah ni. Dia macam kita ni kena kata mudah. Kita macam inilah ibarat tu. Afada dhalikal qalyubiyyu, dhalika maf'ulun bih. Dhalika mana musyar ilaih, sedang dia afada dhalika ay dhalikal madhkura, tu paling malah. Dalam beri faedah akan demikian yang tersebut itu, mana tersebut itu, iaitu dhalika ay dhalikal madhkura min kauni ikhtiyarillahi ta'ala dhalika li nabiyhi wa habibihi sabitun, tak payah sabitulah, afada dhalika ay afada dhalikal madhkura min ikhtiyarihi ta'ala dhalika li nabiyhi wa habibihi. Itu
ذلك المذكور من اختيار الله تعالى ذلك لنبيه وحبيبه oleh fa'il afala Al-Qalyubi, iaitu Syekh Ahmad Al-Qalyubi rahimahullahu ta'ala. Al-Qalyubi fa'il afala dhalika maf'ulun bih muqaddam. Wa rasulihi, dan rasulnya Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulnya tu atah kepada abdihi. Atah pada mana? Atah pada mana ni? Atah pada abduhu, silap. Jadi bacanya wa rasuluhu, atah pada abduhu. Atah situ. Wa rasuluhu, dan rasulnya Rasul Allah. Rasul risalatan ammatan, akan sebagai. Itu dia punya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq bagi rasul. Akan sebagai risalah yang umum, yang meratai. Amatan tu sifat risalah. Amatan muta'allaq fi muta'alliq. Umum fi zamani, pada seluruh masa. Wal makani, dan tempat. Li jami'il khalqi, al-khalqi bimakna al-makhluk, bagi sekalian makhluk. Al-khalqi dia panggil min itlaqil masdari wa iradat ismil maf'ul. Itlaq sebut khalqi dengan masdar, tapi maknanya ialah isim maf'ul, iaitu makhluk. Fi zaman az-zamani jar majrur, wal makani ataf kepada az-zaman. Jadi atful majruri majrurun, bermula ataf majrur, maka dia akan dibaca majrur. Habis. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, tu ataf kepada ala. Tak ada ni. Dia kata wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ni ataf mana tak tahulah ni. Tiba-tiba wa ala alihi wa sahbihi. Biasanya ada selawat. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mungkin jatuhlah. Mungkin jatuh sebab wa'ala tu tak nak ataf mana tu. Dia ucap mula-mula bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian syahadah, kemudian ada tu ada selawat yang jatuh tu. Allahumma salli wa sallim, mungkin gitulah. Allahumma salli wa sallim alaihi, ay ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataf lagi wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'ina, dan orang-orang yang mengikut bagi mereka itu sahabat. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Kata Syekh Nawawi, la'alla al-musannifu, mudah-mudahan musannif itu, al-musannifu isim la'alla, afada itu arada itu khabar la'alla. Arada bihim, berkehendak ia musannif bihim, dengan mereka itu alihi, ialah maf'ul bih mutlaqal aqaribi, iaitu semata-mata kerabat. Semata-mata kerabat. Semata-mata kerabat lah, mana-mana kerabat Nabi SAW. Ataupun ataf kepada mutlaqal aqarib, ataupun man taharrama alaihi zakatu. Man tahrumu alaihi zakatu. Az-zakatu fa'il. Orang, man tu man mausuliyah, tahrumu tu silah man, alaihi hi tu aid kepada man. Orang yang haram atasnya, atas orang itu oleh zakat. Jadi boleh berlakulah. Jadi la'alla ni boleh jadi sama ada musannif berkehendak alihi itu dengan makna semata-mata aqarib Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini secara mutlak, sama ada dia itu memang kerabat Nabi sungguh ke, atau dia itu orang mukmin walau asian ke, orang mukmin walaupun maksiat ke, apa-apa dah. Itu semua termasuk di kalangan keluarga Nabi SAW. Termasuklah kita. Dia panggil mutlaqul aqarib. Ataupun yang dimaksudkan ialah orang yang diharamkan zakat. Siapa dia? Iaitu Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Sebab apa? Haitsu dzakarat tabi'ina ba'da thalik. Sekira-kira menyebut ia musannif akan maf'ulun bih tabi'in. Zakara ta'alluq ba'da muta'alliq, zakara muta'allaq. Ba'da dzalika ay ba'da dzalika qawlihi alihi. Selepas daripada demikian itu, demikian perkataan musannif alihi. Perkataan musannif wa sahbihi. Sebab dia kata wattabi'in, lepas pada tu. Jadi bila sebut wattabi'in, maka tabi'in lahum. Tabi'in lahum sahabat. Jadi sahabat dan keluarga Nabi pada zaman Nabi, di keluarga Nabi kalau pada zaman Nabi, yang dimaksudkan ialah man tahrumu alaihi zakah,
orang yang diharamkan makan zakat, iaitu dalam mazhab Syafi'i Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian la'alla wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Dia baca dhabit sikit bi fathis sadi, adalah hasyiah Al-Hamidi dulu sebut dah. Wa sahbihi ada kata ismu jam'in di sahibin, tu pendapat si bawai. Ada yang kata jamak bagi sahib, itu pendapat Al-Akhfash. Tu dalam hasyiah Al-Hamidi ala syarh Al-Kafrawi yang kita baca tu. Bi fathis sadi ay hala kaunihi, ba ta'alluq suatu mahzuf, hal bagi sahbihi, ay hala kauni wa sahbihi, al-keadaan perkataan wa sahbihi itu maqru'an dibacakan akan dia bi fathis sadi, dengan difathahkan akan sad. Baca sah, bukan sih, bukan suh. Wa yajuzu kasriha, tetapi dan harus oleh kasrahnya, kasrah sad. Boleh baca wasihbihi, wasihbihi. Was-sahabiyu, apa dia sahbihi itu? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Waw tu waw al-istinaf al-bayani. Was-sahabi, dan bermula sahabi itu khabar kullu muslimin, muslimin mudhafu ilaih, kullu itu khabar. Amil dia apa? Amil dia mubtada. Sahabi amil dia apa? Amil dia ibtida. La baqi, kullu muslimin, setiap muslim, sifat bagi muslim, laqiyan nabiyya, dia panggil atas kaedah al-jumlatu ba'da nakirati sifatun, jumlah selepas nakirah di i'rab sebagai sifat. Jadi muslimin itu nakirah, selepas nakirah ialah jumlah fi'liyah, iaitu laqiyan nabiyya. Maka laqiyan nabiyya tu sifat bagi muslim, yang telah jumpa lah ia muslim, akan maf'ulun bih an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghayah dia walau lahdatan, ay walau kana al-luqya, walau kana al-liqa'u, meskipun adalah jumpa itu, khabar kana mahzuf, lahdatan, sekejap. Jadi lahdatan tu khabar kana mahzuf, taqdiruhu walau kana al-liqa'u lahdatan, ataupun walau kana al-liqa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahdatan, walaupun berjumpa dengan Nabi tu selahdah, sekejap ya. Itu takrif sahabat secara mudahlah. Ada lagi tambahannya, iaitu Nabi melihat dia atau dia melihat Nabi. Nabi melihat dia, dia tak lihat Nabi. Siapa dia? Contohnya budak-budak. Waktu kecil Nabi SAW tahnik, maka dia terus jadi sahabat. Dan tak syarat jadi mumayyiz, tak syarat jadi baligh dulu baru digelarkan dia sebagai sahabat. Wattabi'ina, ataf lagi pada alihi, wattabi'ina, dan at-tabi'in, orang-orang yang mengikut, ay lahum, yakni li sahbihi, bagi sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tabi'in. Walau fil imani, ikut tu walau, ay walau kana at-tabi'una sabitina fil iman. Fil iman tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana mahzuf, taqdiruhu walau kanat tabi'una sabitina fil imani, walaupun adalah mereka mengikut itu, yang sabit ia dalam iman, faqat sahaja. Faqat sahaja, dengan mana dia tak ikut selain daripada tu. Mana tak ikut dia pergi sembahyang, puasa dia tak puasa, sembahyang wajib dia tak sembahyang, zakat tak bayar, tapi dia ikut dari sudut iman. Dia masih lagi mukmin tapi fasik, masih lagi digelar sebagai tabi'ina lahum, sebab dia mereka mengikut sahabat dari sudut iman dia, walaupun tak dari sudut amal dia. Fadakhala usatul mu'minina, maka kalau begitu tafri'nya, dakhala usatul mu'minina, maka telah masuklah oleh orang-orang maksiat di kalangan mukmin. Dia masuk sekali lah. Orang tabi'in sebab apa? Sebab orang mukmin yang maksiat itu, dia masih mengikut sahabat, yakni dari sudut iman, walaupun bukan dari sudut hukum furu'. Wal qasdu bihadha ta'mimi, dan bermula qasad tujuan, bihadha ba ta'alluq pada qasdu, al qasdu muta'allaq ba muta'alliq, bermula qasad, qasdu tu mubtada', bermula tujuan dengan ini ta'mim. Mana ta'mim? Ta'mim wattabi'ina lahum, dengan makna masuk sekali usatul mu'minin itu fi du'ai, ay sabitun, fi ta'alluq suatu mahzuf, khabar bagi al-qasdu, sabit ia qasad tu fi du'a. Jadi ini pada maqam doa. Bila maqam doa dia umum, alihi pun makna aqarib secara umum, wa sahbihi ke sahabatlah, wattabi'ina lahu pun umum.
Bukan orang yang saleh, bukan orang yang alim, bukan orang yang warak, tapi tabi'in yang memang semata-mata beriman dengan sahabat dan mengikuti jejak langkah sahabat dari sudut keimanan sahaja. Walaupun begitu. Kemudian dia kata, fa inna baina du'ai al-khas wal 'am. Fa inna baina du'ai al-khas wal 'am. Al-khas isim inna muakhar, al-'amma ataf kepada al-khas. Baina tu ta'alluq suatu mahzuf, khabar inna muqaddam. Fa inna baina du'ai, maka sesungguhnya antara doa itu ada yang al-khas, ada orang yang khas, dan al-'amma, ada orang yang 'am. Biasanya al-khas itu merujuk kepada orang yang alim, al-'am itu merujuk pada orang awam yang jahil, yang tak belajar. Kalau kita takdir asalnya, fa innal khasa wal 'amma sabitani baina du'ai. Mana doa itu termasuk orang yang khas dan orang yang 'am, sebab kita umumkan. Kama ay wadhalika, wadhalikal madhkuru thabitun kama bainas samai wal ardi, seperti mana antara langit dan bumi. Begitu juga antara langit dan bumi itu meratai dia itu alam. Khas dan am meratai dia itu masuk dalam kalangan doa yang tersebut di kalangan orang mukmin, sama ada khas ataupun am. Itu juga antara langit dan bumi. Langit dan bumi. Ada beza. Habis. Kemudian amma ba'du wabi. Kemudian kata musannif rahimahullah, amma ba'du, maka ditafsirkan ai amma ba'dal basmalati wal hamdalati wasyahadati wassalati wassalami. Betul lah. Zahir ibarat daripada syarah kita ni, makna tadi tu ada jatuh. Tiba-tiba wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Makna ada sebelumnya tu. Selawat tu, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Saya begitulah. Jadi adapun selepas daripada itu, amma syartiyah, ai amma ba'da, adapun selepas daripada basmalah, hamdalah, syahadah, selawat dan salam, fahadha, jawab bagi amma, fahadha ay fahadha al-matnu, maka bermula ini matan. Hadha mubtada, al-matnu badal, al-hadiru sifat bagi al-matnu. Yang hadir ia matan, hadir ta'alluq fi muta'allaq, fi muta'alliq, al-hadiru muta'allaq. Yang hadir fi dhihni, al-dhihni jar majrur, dalam kepala otak, dalam akal tu. Fahadha, ini mana? Ini matan yang hadir dalam kepala otak tu ialah khabar juz'un, satu bahagian, sifat juz'un, latifun, yang sikit ia, yang sedikit ia, yang kecil ia. Ai saghirun, yakni yang kecil, dharifun, lagi pula yang bagus. Tu sifat lagi tu, dharifun, yang baik, yang bagus. Yassarahu, memudahkanlah ia akan al-matna ni. Ai sahalahu, yakni memudahkan akan dia akan matna ni, akan matan ni, oleh fa'il Allah Ta'ala. Sahala ta'alluq lam, lil mutanawilina, mempermudah akan ini matan bagi orang-orang yang hendak mendapatnya. Tu bifahmi, lagu mana mutawawilin ni? Mutanawilin bifahmi, ta'alluq pada mutanawil, hendak mendapat bifahmi ma fihi, ai bifahmi ma thabata fihi, dengan memahami akan barang, idhafah masdar pada maf'ul, memahami akan barang yang telah sabitlah ia pada fahmi, dan juga beramal bi muqtadahu, ta'alluq pada al-amali muta'allaq muta'alliq, beramal bi muqtadahu, bi maqtada hadzal matni, dengan apa yang dapat difahami akan ini matan. Jadi dia kata, aku buat kitab risalah ni bukan semata-mata tapi supaya mempermudahkan oleh Allah Ta'ala akan orang yang belanja mutanawilin, orang yang belanja, orang yang ambil kitab ni dapat faham apa yang ada dalam dia dan beramal dengan dia, bukannya ngaji saja. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Al-ilmu bila amalin junun, ilmu tanpa amal tu gila. Wal amalu bila ilmin la yakun, amal tanpa ilmu itu sia-sia. Sebab tu Syekh Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala sebut, nak melakukan sesuatu perkara ibadat perlu ilmu. Kalau tak ada ilmu tidak sah ibadat dia. Nak sembahyang kena tahu rukun, syarat, sah ke tidak. Kalau tidak sah sembahyang.
Nak tahu, nak berkahwin, contoh nak berkahwin, nak tahu hukum syarat sah nikah apa semua tu, hukum talak dan sebagainya, hukum haid nifas, kalau tidak hukum dia haram kahwin. Sebab apa? Sebab melaksanakan sesuatu amalan itu tanpa ilmu, hukum dia haram. Itu fardu ain. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata yajibu fima pada barang yassarahu Allah Ta'ala fi ta'alluq pada yassarahu fima pada barang fi bayani amrin pada menerangkan perkara yang yajibu. Yajibu tu sifat bagi amrin lah, kalau nisbah kita gabungkan matan dan syarah tu. Yajibu ta'allumuhu, yang wajib lah oleh belajar nyonya amar, wajib belajar. Wajib betul lah, wajib belajar tu dia koi minal alimi, daripada orang alim. Jadi kalau kita belajar daripada orang jahil, hukum dia haram, tak boleh. Kalau kita akidatun najis sebut mengambil ilmu akidah daripada orang yang tidak ahli dia, itu hukum dia haram. Itu juga wajib belajar ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu yang disebut ni semua akan jadi fardu ain belakang ni, dalam matan ni. Wajib belajar daripada orang ahli, orang reti. Kalau mengajar daripada orang tak reti, tak boleh, hukum dia haram, kerana dia menghasilkan ilmu yang sesat dan tak betul. Tu. Dan juga atas pada ta'allumuhu wa ta'limuhu, dan mengajar akan dia akan amal itu. Akan malah kalau ikut matan, malah aik pada ma. Wa ta'limahu asal pada 'allama yu'allimu ta'liman. Kalau ta'allumuhu, ta'allama ta'allamu ta'alluman. Kalau ta'lim bermakna mengajar. Mengajar akan dia akan barang tu lil jahili, bagi orang jahil. Nisbah orang alim pula wajib belajar mengajar orang jahil. Yang ni wajib itu bila diminta. Kalau tak minta senyap pas sudah. Wal amalu bihi, atah lagi pada ta'allumuhu, dan beramal, yang ni wajib beramal dengan dia, dengan barang tadi. Apa dia? Min imtithalil amri wajtinabun nahyi, daripada melaksanakan akan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. Imtithalul amri idhafat masdar kepada maf'ul, imtathala yamtathilu imtithalan. Ini melaksanakan oleh seseorang akan perintah, dan menjauhi ia oleh seseorang akan tegahan. Al-amal itu bihi itu ta'allum dan ta'lim tu lil khas. Al-amal itu lil khasi wal 'ami, bagi orang yang khas dan orang yang 'am. Lil khasi itu jar majrur, wal 'ami ataf kepada khas. Siapa khas? Ai lil 'alimi, bagi orang alim. Orang alim istilah dia ialah khas. Orang am pula iaitu wal jahili, iaitu dan jahil. Orang am ataupun orang awam disifatkan dengan jahil sebab dia tak belajar. Dan dia wajib belajar lah kalau dah fardu ain. Kalau tak belajar, hukum dia berdosa. Berdosa besar. Yang bersuami pula wajib mengajar isteri. Kalau tak mengajar, hukum dia berdosa besar. Mengajar bukan kok YouTube ke apa, bukan. Mengajar dengan orang alim. Mengaji daripada orang alim, ambil pada orang jahil tak sah. Wal wajibu, kemudian dia pun takrifkan apa itu wajib. Wal wajibu, dan bermula wajib min haitsu wasfuhu bil wujub, daripada sekira-kira wasfuhu bil wujub, bersifatnya wajib itu bil wujubi, dengan wujub. Wujub tu hukum, wajib tu benda yang dihukumkan. Jadi wajib itu perkara sifat zat ataupun sesuatu yang bersifat dengan wujub, dia panggil wajib. Wujub tu hukum. Wujub tu masdar. Wajib itu bukan masdar, dia panggil mushtaq. Dia panggil mushtaq. Bagi atas kaedah ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Ma'rifatul mushtaq, mengenali mushtaq, iaitu selain daripada masdar, atas mazhab Basrah, tastalzimu melazimi ia mengenali mushtaq akan al-mushtaqqa minhu, akan mushtaq minhu. Mushtaq minhu dia apa dia? Iaitu masdar. Jadi bila mengetahui hak wajib itu isim fa'il bukan masdar, maka ketahuilah wujub itu apa. Jadi wujub itu hukum, wajib itu perkara yang dihukumkan. Apa wajib? Khabar ma barang wa'adallahu fa'ilahu, menjanji baik ia oleh Allah akan maf'ulun bih, fa'ilahu fa'ila ma, hu tu aid kepada ma tu ma mausuliyah, wa'ada tu silah ma. Bithawabi ba ta'alluq pada wa'ada, berjanji baik itu ta'alluq janji baik bithawabi dengan pahala. Wa tawa'ada ataf pada kata wa'ada,
dan telah janji buruk ia oleh Allah tarikahu akan orang yang meninggal akan ia akan barang. Barang ni makna suruhan lah, maksud dia kena pada suruhan. Bil iqabi ta'alluq ba kepada tawa'ada, beri janji baik, janji buruk tu, janji buruk bil iqabi dengan siksaan. Yakni bistihqaqil iqabi, dengan berhak terhadap siksaan tersebut, dengan berlaku sungguh siksaan tersebut. Bukan main-main ni. Tu tafri'nya fala yunafi, walaupun begitu, walaupun Allah Ta'ala berjanji buruk dengan perkara yang akan diazabkan bagi orang yang tak belajar daripada orang alim. Apabila diminta untuk mengajar, dia tak mengajar. Lepas tu ada orang mengajar yang sesat dan dia tidak beramal dengan dia. Dia mengaji dah tapi tak beramal, ataupun dia beramal tapi tak belajar. Dua-dua tu masalah berlaku. Dia mengaji dah tapi tak belajar. Dia mengaji dah tapi tak beramal, ataupun dia beramal rajin dia tapi tak pernah belajar langsung. Tak ada menghadap kitab, tak pernah menghadap guru. Kena ada menghadap guru. Kena ada guru khas dalam bahagian agama dia. Macam doktor lah, kita sakit ada doktor khas. Apa rujuk doktor tak baca sendiri, tak boleh ya. Gimana reti? Gitu juga agama, macam reti tu dia tak reti. Kena rujuk, kena ada orang alim yang khas untuk dia, guru untuk dia, seperti mana doktor kesihatan yang khas untuk dia. Dia perlu kepada orang yang reti, yang mengajar dia dalam bab agama. Tidak pas kesudah dan dosa, mati masuk neraka. Kalau Allah Ta'ala tak ampun. Fala yunafi, maka tidak menafi ia tawa'uduhu subhanahu wa ta'ala itu al-afwa. Dhamir mustatir huwa itu fa'il kembali pada tawa'uduhu. Maka tidak menafi ia janji buruk Tuhan itu akan al-afwa, akan kemaafan Tuhan. Itu tak menafikan ada kemaafan Tuhan. Jika orang Muslim itu mati dalam keadaan ada dosa, kalau Allah Ta'ala tak ampun, masuk neraka. Allah Ta'ala ampun, masuk syurga. Tapi kita ada usaha ikhtiar, maka kita boleh-bolehnya tidak mahulah untuk buat dosa pada Allah Ta'ala. Wa yakfi fi sidqil wa'idi, wa yakfi, dan memadai ia memadai ia wujuduhu tu fa'il dia. Wa yakfi ta'alluq pada fi ta'alluq fi muta'alliq, yakfi muta'allaq. Wa yakfi fi sidqil wa'idi, sidqi jar majrur wa huwa mudhaf, al wa'idi mudhaf ilaih. Dan memadai pada membenarkan janji buruk itu oleh fa'il wujuduhu, wujudul wa'id, oleh adanya sabitnya wa'id itu liwahidin, bagi salah seorang minal usati, daripada orang-orang bermaksiat, ma'al afwi, hal keadaan Allah Ta'ala itu memaafkan an ghairi wahidin minal usah. Jadi dalam Quran janji dah ada orang masuk, ada orang mukmin masuk neraka. Jadi berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada dalam kitab Aqidatun Najin. Khilaf ulama, adakah boleh kalau Allah Ta'ala ampun belaka orang mukmin semua masuk syurga? Pandangan Asy'ariyah kata boleh. Jadi Syekh Nawawi ni menjalani atas pandangan Maturidiyah, bukan Asy'ariyah. Itu Maturidiyah kata kena ada seorang, walaupun Allah Ta'ala itu boleh ampun belaka, tapi mesti ada seorang orang mukmin yang masuk neraka, kerana telah disebutkan dalam Al-Quran. Ada pun orang kafir yang masuk neraka lah. Ni kira dia menjalani atas jalanan Maturidiyah, bukan Asy'ariyah. Wa sammaituhu, dan telah mempernamakanlah oleh aku, kata musannif, akan juz'an latifan. Tu dia takdirah, awil juz'a al-latifa. Kalau ikutkan sebut ai lah, bukan aw. Sebab nak tafsir dhamir hu tu, tak apa, ikut dia. Awil juz'a al-latifa, iaitu ataupun juzuk yang kecil tadi, maf'ulun bihi kedua. Sulamat taufiqi, akan anak tangga taufik, ila mahabbatillahi, kepada mencintai Allah, ala tahqiqi, atas sungguhnya. Itu kalau kita terjemah seko-seko lah. Tapi itu sudah menjadi isim alam, maka isim alam tidak perlu diterjemahkan maknanya lagi, kerana dia jadi satu nama kepada satu benda. Apa ala tahqiq? Tafsir ala tahqiq, ala tariqil haqqi bil iqani, atas jalan yang benar dengan keyakinan yang sebenar. Jalan mana atas jalan yang benar dengan keyakinan yang sebenar terhadap mahabbatillah. Untuk mendapat mahabbatillah, kena belajar apa yang dalam matani, kena mengajar orang jahil apa yang dalam matani, dan kena beramal dengan dia. Ni semua yang akan disebutkan datang lah.
Nampak fiqh belakang ni. As'alullah al-karima, telah meminta. As'alu bermakna talab, atlubu. Makna atlubu, bukan makna bertanya, makna meminta. As'alu, telah meminta, yang meminta ia oleh aku, maf'ulun bih, akan Allah, sifat al-karima, akan yang maha mulia. Ai alladhi la yajuzu ayyunsaba ilaihi bukhlun. Karim, mulia tu apa? Tafsir ai alladhi, iaitu Allah yang la yajuzu, yang tidak harus ia. La yajuzu silah alladhi. Ayyunsaba ta'wil masdar jadi fa'il yajuzu. Ai nisbatuhu ilaihi. La yajuzu, tidak harus, oleh bahawa dinisbahkan, yunsabu, dinisbahkan ilaihi, kepadanya, kepada Allah, naik fa'il bukhlun, oleh bakhil, akan bakhil. Tidak boleh dinisbahkan, tidak harus makna haram. Haram kita menisbahkan pada Allah Ta'ala itu sebagai bakhil. Maka bila ternafi bakhil pada Allah Ta'ala, maka nama Allah Ta'ala dan sifat namanya Al-Karim, iaitu maha mulia. Ayyaj'ala ta'wil masdar jadi maf'ulun bih kedua bagi as'alallah. Ayyaj'ala ta'wil masdar jadi ja'lahu, akan menjadinya Allah. Dzalika maf'ulun bih bagi ja'alu. Dzalika ay al-juz' al-latifah, itu musyar ilaih bagi dzalika. Akan demikian itu, demikian mana? Demikian juzuk yang kecil itu, iaitu matan. Sadiran minhu. Sadiran tu itu maf'ulun bih, takdir maf'ulun bih kedua bagi yang ja'ala, bahawa menjadikan ia oleh Allah Ta'ala akan demikian matan itu lahir daripadanya, terbit daripada Allah. Minhu, minallah, mana bukan daripada nafsu, daripada ilham daripada Allah Ta'ala, bukan kerana nak nak pujian orang. Dia kata la min hadzin nafsi, la min hadzin nafsi, bukannya daripada dorongan nafsu. Mana dorongan nafsu? Ka talabi, kaf ta'alluq suatu mahzuf, mubtada khabar. Ai wa dzalika hadzun nafsi, dan bermula demikian dorongan nafsu itu sabit ia, ka talabil madhi minan nasi, seperti menuntut akan puji. Talabil madhi idhafat masdar pada maf'ul, menuntut akan puji itu talak ta'alluq minan nasi, daripada manusia. An-nasi jar majrur. Kalau dia itu menuntut pujian orang, hebat ni, alim buat kita, tak jadi. Itu bukan terbit pada Tuhan, terbit pada nafsu, terbit pada syaitan. Wa raji'an wa wasilan, dan menjadikan bukan, wa ikhlasan, atah pada sadiran, lagi pula menjadikan Allah Ta'ala itu ikhlas. Matan ni ikhlas lahu ay lillah. Lillahi Ta'ala, la li riya'in wa syuhratin, bukan kerana riak dan kerana nak terkenal, bukan. Tapi ikhlas lillahi Ta'ala. Ikhlas dia apa dia? Iaitu bila dia buat satu benda, orang keji ke orang puji, sama saja. Orang puji tak berasa kembang hidung, orang keji pun tak berasa apa. Bahkan lagi suka orang keji daripada puji, kerana puji itu akan menyebabkan dia takabur dan ujub, akan menyebabkan dia berasa suka dengan pujian. Maka kejian orang lebih disukai daripada puji. Sebab tu jangan menceritakan sesuatu yang boleh menyebabkan orang puji kita. Ini cerita belakang. Cerita belakang semua, adik-beradik semua, kawan-kawan. Tu apa untuk dia dipuji? Jam. Tak payah senyap-senyap dah. Bukan ada untung apa. Ta'ala bil qabuli. Mana? Bil qabuli. Wa wasilan. Ikhlas lahu. Wa mahabbatan, atah lagi pada sadiran. Wa mahabbatan fihi, dan kerana cinta fihi, menjadikan Allah Ta'ala akan matan yang kecil ini mahabbatan fihi, sebagai cinta padanya, pada Allah Ta'ala. Wa rughbatan, dan sangat-sangat berkehendak, menyukai, fima indahu, pada barang, ai fima thabata, pada barang yang telah sabit ia. Ya barang, indahu, indallahi, apa barang? Min lil bayan, minat thawabi, daripada pahala. Thawabi jar majrur. Atah lagi, wa raji'an, dan menjadikan Allah Ta'ala akan ini matan raji'an, menjadi tepat, menjadi kembali, wa wasilan, dan menyambung, ilaihi ilallahi Ta'ala, ilaihi ilallahi Ta'ala bil qabuli, dengan qabul, yakni terima. Allah Ta'ala menjadikan mata ini sebagai wasilah untuk menyampai kepada Allah Ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala bil qabul, dengan qabul. Mana Allah Ta'ala menerima amalan yang dia buat ni, iaitu menulis kitab Risalah Al-Matni yang kecil ini kepada umat.
Wa mujiban, dan mujiban itu bikasril jim, ay hala kauni mujiban, hal keadaan perkataan mujiban itu maqru'an, dibacakan akan dia bikasril jimi, dengan dikasrahkan akan jim, ay mu'zinan, iaitu dihantarkan, iaitu Allah Ta'ala menjadikan mata ini menghantarkan, wasababan, dan menjadi sebab lil qurbi, mu'zinan ini membawa dan menjadi sebab lil qurbi, kepada mendekatkan diri, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lil qurbi ay husnil marji'i, iaitu tempat kembali yang baik. Husnil marji'i, tempat kembali yang baik. Wal munqalabi, dan tempat pulang, atau pada marji', tempat kembali dan tempat pulang yang baik. Lil qurbi asalnya mujiban lil qurbi, yang membawa kepada qurbi. Qurbi ini dekat, maksudnya dekat dengan Allah Ta'ala. Husnil marji'i, sebaik-baik tempat kembali. Wal munqalabi, dan tempat untuk dipulangkan. Waz zulfa, apa zulfa? Yakni atah pada qurbi. Ayil qurbi wal irtifa'i, iaitu dekat juga, wal irtifa'i, dan diangkatkan, iaitu terangkat darjat situ. Wa hadza, dan bermula ini al-madhkur min az-zulfa atfun ay ma'tufun, bukan atfun muradifun sifat atfun. Ini merupakan ataf muradif. Dia ataf al-aslu fil atfi al-mughayarah, asal pada ataf itu beza, tapi ada atfun muradif, ataf yang sama makna. Jadi al-qurbi dengan az-zulfa sama makna. Jadi qurbi di situ makna husnul marji'i wal munqalabi lah. Habis. Ladaihi ay indahu indallah ta'ala yaumal qiyamati, iaitu di sisinya. Tu kata tu al-qurbi ladaihi, yang dekat padanya, yang dekat di sisinya, di sisi Allah. Itulah husnul marji'i, sebaik-baik tempat kembali. Wal munqalabi, yaumal qiyamati, yauma zaraf zaman, mansub, al-qiyamati mudhafu ilaih, iaitu pada hari kiamat. Habis. Wa ay wafiqa, atah pada ay yaj'ala, ay as'alullah al-karima ay wafiqa, waffaqa yuwaffiqu tawfiqan, iaitu memberi kekuatan, memberi taufik. Ya Allah, aku minta juga ayyusaddida, saddada yusaddidu tasdidan, ayyusaddida, iaitu Allah Ta'ala, iaitu memperbaiki ia oleh Allah Ta'ala, membaikkan ia Allah Ta'ala, membaikkan ia Allah Ta'ala, memberi taufik ia Allah Ta'ala, akan maf'ul bih man waqafa, akan orang yang duduk wukuf ia man. Waqafa tu silah man, dhamir mustatir huwa, aid pada man, waqafa ni tetaplah, wukuf. Apa tetap tu? Ay ittala'a, tu dia panggil ni'matul wuqufi ala talabatil ilmi. Itu nikmat wukuf, duduk tetap di sekeliling dia kitab lah kau untuk baca, untuk tolak. Itu nikmat yang paling besar. Tu makna waqafa bermakna ittala'a, yattali'u ittila'an, ittala'a yattali'u ittila'an. Itu mutala'ah alaihi ayil juz'il latifi, atasnya, atas mana? Atas juzuk yang kecil ni, iaitu matan kecil tadi. Lil amali, supaya apa Allah Ta'ala beri taufik? Lil amali, kerana beramal, lam ta'liliyah, kerana beramal bimuqtada juz'il latif, supaya beramal ta'aluk bawa, beramal dengan perkara yang dapat difahami daripada juzuk yang kecil ni, iaitu matan. Ai bimatlubihi, bimuqtada bermakna bimatlubihi, bimatlubi al-juz'il latifi, dengan tuntutan juzuk yang kecil ni, itu matan. Tuntutan dia ada sehari bab semayang, bab puasa, bab zakat, jual beli. Wa madlulihi, atah pada matlubihi. Matlubihi dengan madlulihi atah muradih lah, sama. Perkara yang dapat difahami, perkara yang dituntut. Ka'ada'il wajibat, kaf ta'aluk syutul mahzuf, tada khabar taqdiruhu wa dhalika muqtadahu sabitun. Dan bermula demikian, muqtadanya, muqtada matan ni ialah sabit ia ka'ada'il wajibati, seperti menunaikan akan kewajipan, idhafat masdar kepada maf'ul. Wa tarkil muharramati, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, juga idhafat masdar kepada maf'ul. Itu antara perkara yang dapat diamalkan berdasarkan selepas daripada kita belajar kitab ni. Kita beramal bil ilmi, bukannya bin nafsi, bukan dengan nafsu tapi dengan ilmu.
Thumma taraqi bitawaddudi, ataf kepada amal. Kemudian bila dah beramal, maka at-taraqi kemudian menaik ia bitawaddudi ay bitahabbubi, dengan cinta dan kasih. Dengan kasih, yakni dengan suka, bin nawafili, ta'alluq tawaddud pada ba. Tawaddud suka, rindu, kasih, dengan bin nawafili, dengan ibadat sunat pula. Lepas kewajipan dah buat, benda haram ditinggal, maka dia naikkan martabat diri dia dengan melaksanakan perkara hak sunat pula. Nawafil tu jam'u nafilin. Jam'u tu khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu huwa ataupun hiya. Bermula dia an-nawafil. Kalau hiya kita raikan makna. Jadi iyalah sebab an-nawafil tu jamak. Kalau huwa kita rai lafaz. Ai lafzu an-nawafilu. Bermula lafaz an-nawafil itu khabar jam'u nafilatin, iaitu jamak bagi lafaz mufrad nafilah. Apa dia nafilah? Ada al-istinaful bayani jawabun amma yuqal wa hiya, dan bermula dia nafilah. Khabar ismun ialah satu nama, lima syuri'a, bagi barang yang disyariatkan akan barang. Syuri'a bina majhul, dhamir mustatir, naib fa'il kembali pada ma. Ziyadatan, kerana apa? Nama bagi satu perkara yang disyariatkan akan perkara. Ziyadatan, kerana menambahkan anil faraidi, daripada perkara-perkara yang fardu. Kita buat ziyadatan tu jadi maf'ul ajli, kerana menambahkan daripada perkara-perkara yang fardu. Itu seperti sembahyang puasa, kita tambah dengan perkara yang sunat. Wahwa, dan bermula dia nafilah. Jadi huwa tu aid kepada nafilah, boleh kita buat lafaz dia. Wa huwa, dan bermula dia lafzul nafilah. Lafaz nafilah itu al-musamma ialah khabar, al-musamma ialah yang dinamakan, ta'alluq musamma pada ba, dinamakan bil mandubi, dengan mandub, ataf, wal mustahabbi, dan mustahab, wat tatawwu'i, dan tatawwu'. Itu nama-nama lain bagi nafilah. Dan juga sunat. Sunat, lepas tu nafilah, mandub, mustahab, tatawwu', tu semua adik-beradik. Tu dalam usul fiqh. Thumma taraqqi bitawaddudi bin nawafili, supaya apa dia buat perkara hak sunat tu? Illa liyajuza, supaya memperoleh ia seorang, ai liyajma'a, yakni supaya menghimpun ia seorang akan hubbahu, akan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh hubbahu? Ai wa lutfihi, ai wa dzalika hubbuhu, dan bermula demikian cintanya Allah Taala itu ialah sabitun, sabit ia ka lutfihi, seperti maha lembutnya Allah Taala, wa qabulihi, dan terimanya Allah Taala. Jadi lutfihi, maha lembut, itu tak layak bagi Allah Taala lembut-lembut ni. Jadi ke mana? Baik, berbuat baik Allah Taala, dan menerimanya Allah Taala akan orang tersebut. Dengan sebab dia buat perkara-perkara yang sunat, maka Allah Taala akan beri kebaikan pada dia, dan Allah Taala menerima diri dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa walahu, ataf kepada hubbahu, dan juga pertolongan Allah Taala, ai nusratahu, tu tafsir bagi walahu, yakni pertolongan Allah Taala. Wa qurbahu, dan dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dekat maknawi, bukan dekat zahiri. Dekat nisbah darjat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala, mana ni hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wala yazalul abdu yataqarrabu, tidak hilanglah, yakni senantiasalah oleh hamba itu, yataqarrabu, berdekatkan diri ia oleh hamba, ilayya, kepada aku, bin nawafili, bi itu ta'alluq pada yataqarrabu, mendekatkan diri bin nawafili, dengan ibadat sunat. An-nawafili jar majrur. Hatta, sehingga uhibbahu, menyukai ia. Uhibba baca mansub sebab ni apa? Mansub dengan an mutmarah. An mutmarah. Antara perkara yang boleh dimansubkan dengan an mutmarah ialah hatta. Hatta uhibbahu, ay hatta an uhibbahu, sehingga bahawa menyukai ia oleh aku Allah Taala, akan al-abdu, akan hamba tadi. Fa idza ahbabtuhu, dan maka apabila menyukai ia oleh aku akan dia, kuntu, niscaya jawab idza, kuntu jadilah aku, sam'ahu, sam'a khabar kuntu,
Jadilah aku pendengaran dia, pendengaran hamba, alladhi yasma'u bihi, yang mana mendengar ia hamba, bihi dengan dia, yang mana yasma'u ahbab tu kunta sam'ahu, menjadilah oleh aku kuntu sam'ahu, menjadilah oleh aku akan pendengarannya, pendengaran hamba. Sifat bagi pendengaran alladhi yasma'u bihi, yang mana mendengar ia hamba itu, bihi dengan dia, dengan alladhi mana sam'uhu, dengan pendengaran dia. Wa basarahu wa basarahu atau pada sam'ahu, dan menjadi juga oleh aku akan penglihatannya, alladhi yubsiru bihi, yang melihat ia hamba dengan dia, dengan penglihatan tu. Walisanahu, atau belaka kepada sam'ahu, dan aku ni menjadi lisan hamba, alladhi yantiqu bihi, yang mana menutur ia hamba, bihi dengan dia, dengan alladhi. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya hamba, allati, yang mana tangan itu yabtishu biha, yang bertindak ia hamba, biha dengan dia, dengan allati, itu dengan tangan tu. Warijlahu, dan menjadi kakinya hamba, allati yamshi biha, yang berjalan ia hamba, biha dengan dia, dengan allati. Maka apa maksud dia menjadi pendengaran, penglihatan tu? Bukan dia tu berubah daripada zat Tuhan jadi pendengaran dia, bukan. Lepas tu, maka kata musannif kita, fa ma'na kuntu sam'ahu, maka bermula makna telah menjadilah aku akan pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang mendengar ia hamba, bihi dengan dia, dengan pendengaran tu, yakni kuntu hafizan li sam'ihi, menjadi oleh aku menjaga, zat yang menjaga li sam'ihi, li sam'il abdi, bagi pendengarannya, pendengaran hamba. Jadi bila Allah Ta'ala menjaga pendengaran dia, fala yasma'u illa ma ardahu, maka tidak mendengarlah ia hamba melainkan ma ardahu, illa tu illa mulghah, illa mulghah, dilarangkan. Ma tu maf'ul bihi yasma'u, mendengar akan barang, ardahu, yang meredailah ia Allah Ta'ala, hu, akan dia, akan ma. Wa hakadha, dan begitulah ma ba'dahu, ma ba'da as-sam'i, ay ma thabata, barang yang telah sabit ia barang, ba'dahu ba'da as-sam'i. Itu maksud dia. Jadi selepas sama dia basar, Allah Ta'ala menjadi basarnya, menjadi penglihatannya, dengan mana Allah Ta'ala menjaga penglihatannya. Maka bila menjaga penglihatannya, maka dia tidak akan melihat perkara-perkara yang tidak diridai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadi lisannya, dengan mana Allah Ta'ala menjaga lisannya, maka dia tidak akan mengucapkan perkara-perkara yang tidak diridai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu menjadi tangannya dan juga kakinya, maka dengan makna Allah Ta'ala menjaga kaki dan tangannya daripada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Bukannya Allah Ta'ala jadi tangan dia, jadi penglihatan dia, bukan. Jadi siapa yang kata begitu? Qarrarahu, telah mentakdir, telah menghurailah akan ma tu, akan al-madhkura lana, bagi kami ini Syekh Nawawi Al-Bantani dan murid-murid yang lain, oleh fa'il syekhuna, oleh guru kami. Siapa dia? Ahmadu An-Nahrawi, ini guru pada Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia kata faslun, maka bermula ini satu fasal. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.